A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma Amin. 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 Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pagi Jumaat. Alhamdulillah. Allah masih lagi panjangkan kita hingga ke hari ini. Hari Jumaat, hari yang berlainan, berbeza daripada hari-hari yang lain bagi kita. Hari yang sangat istimewa. Kita nak menggunakannya untuk berdoa dan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia hari yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita memulakan hari ini dengan kita nak belajar berkaitan dengan Al-Quran. Moga Allah berkati usaha kita, Allah berkati kehidupan kita, insya-Allah. Amin. 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 Baik, pagi ini kita sambung perjalanan kita dalam bahasa Al-Quran. Sebelum ini kita telah melihat sedikit pengenalan atau mukadimah berkaitan dengan bahasa Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan ia menjadi motivasi kepada kita agar terus berusaha untuk nak belajar Al-Quran ini, walaupun sudah pasti ia mencabar, pasti mencabar. Dia bukan akan senang, tak, dia akan susah. Begitulah kalau orang yang dia nak meningkatkan kualiti iman dan kehambaan dia kepada Allah SWT, pasti akan susah, tidak akan senang. Kalau senang tu dia pelik. Dalam agama dia memang akan berdepan dengan cabaran. Begitulah sunnatullah yang Allah telah tetapkan. Bentar. Okey, minta maaf. Dia orang baru nak ke sekolah. Baik. Kita nak masuk pagi ini pada topik awal kita melihat, insya-Allah dalam bahasa Al-Quran ini kita apa yang akan kita lalui bersama-sama ialah yang pertama, kita akan mengenal pembahagian perkataan. Kita akan mengenal pembahagian perkataan dalam Al-Quran. Baik, kita akan mengenal kategori perkataan itu dengan kita akan belajar dia punya tanda dia. Tapi ada perkataan yang kita akan kenal melalui tanda, ada yang dia tak ada tanda. Baik. Mana ada tanda kita akan belajarlah dia punya tanda, mana yang tak ada tanda tu memang kita kena kenal lah perkataan itu kategorinya apa. Contoh saya pernah sebutkan, contohnya perkataan dan. Dia adalah kata sendi. So dia tak ada tanda, memang kena kenal lah ini kata sendi. Ataupun kata tunjuk, itu, ini. So dia tak ada tanda, kita memang kena kenal perkataan itu. Yang kedua, kita akan mengklasifikasi perkataan dalam Al-Quran. Kita akan lihat pada ayat-ayat dalam Quran itu, insya-Allah kita harapkan setiap ayat yang kita lalu nanti kita akan boleh kategorikan dia. Dan kalau sekarang ni bayangkan, jauh benar itu kan, dapat kategorikan setiap perkataan dalam ayat tu kan. Tetapi tidaklah ia satu perkara yang mustahil. InsyaAllah kita boleh lakukan sama-sama, insyaAllah. Dan yang ketiga ialah kita akan selepas kita kategorikan perkataan itu, kita akan tadabbur, yang bermaksud kita nak ambil apa maklumat tambahan yang boleh kita dapat daripada perkataan ataupun ayat itu
yang tidak terdapat dalam terjemahan, insya-Allah. Baik. Pertama ialah kalau kita lihat apa pun jua bahasa, maka dia akan terdiri daripada 3 komponen utama ini. Pertama, dia akan ada huruf. Dia akan ada huruf. Apakah ada huruf? Huruf adalah ini saya ambil makna daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Lambang bertulis yang digunakan untuk menyatakan bunyi dalam sesuatu bahasa. Dia satu lambang bertulis. So yang kita sebut sebagai abjad. Abjad dia lambang bertulis yang digunakan untuk menyatakan bunyi dalam sesuatu bahasa. Baik, dalam bahasa Arab disebut sebagai harf. Kita sebut huruf. Arab sebut harf. So, bunyinya lebih kurang. Kan? Huruf dalam bahasa Arab itu untuk plural huruf. Kan? Huruf ataupun ahruf. Tapi singular dia adalah harf. Contoh bahasa Melayu kita A, B, C, D, bahasa Arab dan sebagainya. Baik, kemudian daripada huruf itu dia menjadi perkataan, dia susunan beberapa huruf yang mempunyai makna. Perkataan adalah susunan beberapa huruf yang mempunyai makna. Kalau dia hanya susunan huruf yang rambang, maka itu tak dikira sebagai perkataan. Contoh kita ambillah D, X, W, T. Dan dia susunan perkataan tapi susunan huruf tapi dia tidak mempunyai makna, maka dia tidak dikira sebagai perkataan. Baik, perkataan dalam bahasa Arab kita sebut sebagai kalimah. Juga dah jadi kita punya perkataan juga. Yang kita panggil kalimah. Kalimah tu dalam bahasa Arab dia adalah perkataan. Contoh gabungan S campur A campur Y dan juga A, jadilah dia saya. Dia susunan beberapa huruf yang mempunyai makna. Daripada perkataan, susunan beberapa perkataan, dia menjadilah dia ayat. Maka ayat dia adalah susunan beberapa perkataan yang mempunyai makna. Dalam bahasa Arab kita sebut dia sebagai jumlah. Sebagai jumlah. Bahasa kita jumlah tu adalah total, tapi bahasa Arab jumlah tu adalah ayat, susunan beberapa perkataan. Panggil sebagai jumlah. Baik. Kita lihat pada bahagian yang tengah itu, iaitu berkaitan dengan kalimah. Kalimah. Baik. Kalimah dia adalah setiap perkataan yang mempunyai makna tersendiri. Setiap perkataan yang mempunyai makna tersendiri. Dia kena ada makna. Kalau dia tak ada makna, kita tak anggap dia sebagai perkataan. Kenapa? Kerana kita nak mengkaji sekarang setiap perkataan yang ada dalam Al-Quran. Bila kita belajar bahasa Al-Quran ini, sebenarnya kita sedang nak menghargai perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Nak menghargai perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Kerana perkataan yang Allah gunakan dalam ayat dalam Quran ini adalah perkataan yang Allah pilih khas untuk ayat tu. Dia Allah tak letakkan ke ayat lain. Allah letakkan dia kat situ dengan susunan yang tertentu, dengan bentuk yang tertentu. Dan Allah pilih setiap perkataan yang Allah nak gunakan pada setiap ayat. Maka yang kita nak lihat sekarang ini dalam bahasa Al-Quran adalah kita nak menghargai perkataan-perkataan yang Allah gunakan dengan kita tahu apakah kategori perkataan itu, kemudian kita mencari makna-makna yang tersembunyi yang Allah nak letakkan di sebalik perkataan itu. Dia macam kita main treasure hunt, duk pergi cari kan makna-makna yang tersirat. Dalam bahasa Arab, perkataan dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, namanya isim, iaitu kata nama. Yang kedua, fi'il, kata kerja ataupun perbuatan. Yang ketiga ialah harf, iaitu kata tugas ataupun partikel. Maka ini perkataan ataupun kalimah dalam bahasa Arab secara umum. Dan secara khususnya dalam Al-Quran, inilah dia 3 kategori perkataan. Dalam Quran ada berapa banyak perkataan?
Banyak tak perkataan dalam bahasa Arab dalam Quran? Banyak. Sangat banyak. Berpuluh-puluh ribu. Ada 60,000, 70,000 lebih perkataan. Sangat banyak. Tapi banyak-banyak berpuluh-puluh ribu perkataan tu dia hanya terbahagi kepada 3 bahagian ni. Itu je. Kalau dia itu bukan isim, maka dia adalah fi'il ataupun harf. Dia salah satu daripada 3 ni sahaja. Kalau belajar bahasa Arab, perkataan bahasa Arab ada beratus ribu pun jangan bimbang. 3 ini jugalah dia punya pembahagian pun tak ada lain, tak ada lebih daripada 3. Ini je. So sebenarnya susah ke senang? InsyaAllah senang Ustaz. InsyaAllah senang. Alhamdulillah ada yang berani kata InsyaAllah senang. Kan? Yang lain nak cakap pun semua salah juga kan nak cakap senang. Tak apa. Ustaz, InsyaAllah dia senang sebab dia hanya ada 3 kategori besar saja. Yang kita belajar yang lain-lain tu itu semua dia punya kategori bawah dia. Bawah pembahagian daripada isim, fi'il ataupun harf. Tapi kategori besarnya hanya 3 sahaja. Ya saya silakan. Nak tanya, sorry. Ejaan harf dengan huruf tadi sama ya? Ya betul. Ejaan harf dan juga huruf sama. Sama ejaan dia. Bunyi dia pun sama. Jadi makna dia lain. Cuma maknanya tu lain. Arab dia panggil harf adalah harf ataupun huruf. Tapi harf juga dia bermasuk dalam bahasa Arab. Ini kalau kita lihat dari sudut kita kata bahasa. Dari sudut bahasa. Harf ini bermakna kata tugas ataupun partikel. Sebenarnya harf ini dalam bahasa Arab dia sangat besar dia punya maknanya. Nak cari satu perkataan yang sesuai nak describe harf ni susah. Saya letakkan kat sini kata tugas ataupun partikel ini pun tak menceritakan harf yang sebenar. Sebab kategori itu sangat besar. Silakan. Kata tugas ni macam tak berapa nak dapat ni. Kalau dia boleh kata ke kata sendi Ustaz? Boleh. Kalau siapa yang boleh nak faham dia sebagai kata sendi, boleh. Kerana kata sendi dia sebahagian daripada kata tugas. Kata tugas itulah sebab kita jarang guna kan. Boleh kalau kita nak faham dia takkan dia kata sendi, boleh. Boleh sebab ada sebahagian buku yang letakkan dia sebagai kata sendi. Sebab dia sangat luas sampai nak cari satu perkataan yang boleh describe harf ini susah sebab kata sendi pun termasuk dekat dalam harf juga kan. Kata sendi dan ada pun wa, fi, dalam, kepada, dan tentang, itu semua masuk dalam harf, kategori harf. Perkataan sebahagian kata tanya, adakah, apakah, itu pun masuk juga dalam kata tugas. So kata tanya pun masuk dalam harf, kata sendi pun masuk dalam harf. Perkataan akan contohnya yang menyebutkan tentang cerita tentang masa depan, perkataan akan. Dan dia juga masuk dalam kategori harf. So pembahagiannya sangat banyak. Kita boleh ambil apa yang mudah untuk kita ingat. Kalau kita mudah ingat harf ini adalah kata sendi, tulis, buat. Silakan, saya dengar ada macam nak tanya soalan. Ustaz, mengapa digunakan perkataan partikel ya? Partikel ni Arab ke, Inggeris ke? Sebab ini partikel ni dalam bahasa Inggeris yang bahasa Melayu pun ada menggunakan dia sebagai partikel. Saya lihat rujukan daripada buku mana saya tak ingat. Dia menuliskan partikel. So saya kira partikel ni lebih mudah sikit kita nak faham kalau orang. Sebab partikel ni kan kalau macam takrifan biasa ialah benda yang halus kan. Betul, ikut istilah sains dia. Betul. Jadi kenapa dia disebut partikel ya? Baik. Ustaz, dia tu guru cemerlang kimia, sebab itu dia kata partikel. Macam tu dia tu guru cemerlang kimia Ustaz. Bukan orang bahasa. Moli tu.
Baik, partikel yang dimasukkan dari sudut bahasa kan, kita ada masuk satu perkataan itu digunakan untuk kategori yang lain kan. Partikel ada digunakan untuk sains dan dari sudut bahasa partikel ini merujuk kepada perkataan yang kecil-kecil dalam ayat. Dia macam salah, partikel kan kecil-kecil kan. So dia perkataan yang kecil-kecil yang ada dalam ayat. Dan contoh perkataan dan contohnya kan. Dia dalam ayat tu kecil je, dan. Tapi dia dia diperlukan untuk menyempurnakan makna. Dan harf ini nanti kita akan lihat dia adalah perkataan yang dia punya kecil tu sampai dia memerlukan perkataan yang lain untuk menjelaskan dia. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Contoh kita kata je dan. Faham tak makna dan? Dan apa benda? Kan tak ada sebelum, tak ada selepas. Dia perlu kepada perkataan lain untuk nak explain apa yang dia nak sampaikan. Berbeza dengan kata nama dan juga kata kerja. Kan kata nama kalau saya sebut Bangi, orang tahu dah oh itu tempat. Kan saya sebut membaca, orang tahu dah aktiviti membaca. Tapi kalau harf ini saya sebut marker, orang kata apa marker apa kan, dia perlukan kepada lain. Sebab tu dinamakan juga dia adalah partikel di bahagian kecil kan dalam ayat, dan dia memerlukan perkataan yang lain untuk bantu menerangkan maksud yang dia nak sampaikan, akan tetapi dia mempunyai tugas yang penting juga dalam nak menyempurnakan ayat. Dia kecil-kecil cili padi. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Kita kan kadang dalam kawan kita kan, ada seorang kawan tu dia tak banyak bercakap. Tapi kalau kadang bila duduk lepak-lepak dia tak ada, rasa macam tak komplit. Walaupun kalau dia ada tak bercakap pun, dia duduk dia sengih je kan. Tu partikel lah tu. dia tak ada tak cukup korum. Wah, dalam kelas kita ni nanti ramai partikel Ustaz. Baik. Maka perkataan dalam Quran banyak macam mana pun jangan bimbang, dia hanya akan terbahagi kepada 3 kategori yang besar ni sahaja. Baik. Daripada 3 kategori besar ni nanti baru kita akan pergi kepada detailnya. Tapi yang paling penting, yang pertama sekali yang kita nak kena tahu adalah 3 yang besar ni dulu. Isim, fi'il ataupun harf. Isim, fi'il, harf. Saya kira ini bahagian yang kita semua sangat familiar. Sebab kalau kata kita masuk kelas bahasa Arab, berapa kali syahid pun part ni mesti dah belajar. Part yang ni mesti dah belajar punya. Sebab ini bahagian awal perkataan. So 3 perkataan ni yang kita akan fokuskan, 3 kategori besar. So kalau saya sebut kategori besar, inilah dia. Kategori besarnya isim, fi'il dan juga harf. Dan makna untuk perkataan itu saya letakkan isim kata nama, fi'il kata kerja, harf adalah kata tugas. Baik, dia tak mesti ikut makna yang saya nak, yang saya letakkan. Kalau kata orang lebih ingat fi'il ini adalah perbuatan, boleh. Dia lebih ingat harf ini adalah kata sendi, boleh, tak kisah. Yang penting makna itu dia faham apa yang kita sedang maksudkan. Baik. Isim dia adalah perkataan yang mempunyai makna tersendiri. Isim dia adalah kata nama. Kita buatlah sesuatu yang mudah untuk kita ingat makna tu kan. Kalau isim ini kan selalu kalau belajar bahasa Arab, ayat antara ayat yang awal sekali kita belajar adalah masmuka kan. Ma ismuka, ismi, faiz. So ismi tu daripada isim lah. Ismi tu daripada isim. So isim ni adalah kata nama. Baik, kata nama adalah perkataan yang mempunyai makna tersendiri. Baik. Dan poin yang kedua, ini saya highlightkan, saya boldkan dia tidak terikat kepada masa. Dia tidak terikat dengan masa. Ini poin penting yang kita nak kena ingat tentang isim. Dia tidak terikat dengan masa. Baik. Contoh perkataan Allah, Al-Quran dan juga Rasulun, seorang Rasul. Saya sebut Allah, tahu tak apa? Tahu. Al-Quran, tahu. Rasul, tahu.
Baik. Maka perkataan isim ini dia mempunyai makna tersendiri yang pertama. So kita tak sebut je Allah, kita tahu dah oh dia ada makna. Al-Quran kita tahu dah apa benda yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Sebut je seorang rasul kita tahu dah dia adalah rasul utusan Allah. Maka dia ada makna tersendiri dan dia tidak terikat dengan masa. Contoh Al-Quran. Ada tak dia terikat dengan masa? Al-Quran masa dulu dan Al-Quran masa sekarang dan Al-Quran masa depan. Tak ada. Al-Quran itulah dia diturunkan oleh Allah, ayat yang dibaca oleh Nabi, oleh para sahabat, lepas itu tabi'in sampai ke hari ini dan nanti sampai hari kiamat, itulah dia ayat yang sama yang akan dibaca. Dia tidak terikat dengan masa. Kerana dia adalah kata nama. Nama jalan dekat KL kan, Jalan Tunku Abdul Rahman, Cokit. Daripada dulu itulah nama dia pun sampailah ke hari ini, walaupun kawasan tu berubah banyak dengan bangunan-bangunan yang baru, tapi namanya tetap sama. Kenapa? Kerana dia adalah isim. Dia adalah perkataan yang punya makna tersendiri dan dia tidak terikat dengan masa. Ini poin yang penting yang kita nak kena. Yang kedua, fi'il. Fi'il kata kerja, perbuatan. Dia perkataan yang mempunyai makna tersendiri dan dia terikat dengan masa. Itu beza dia dengan isim. Dia terikat dengan masa. Baik. Sama ada pertama masa lampau ataupun disebut sebagai past, telah, masa kini, present, ataupun masa hadapan, future. Kala lampau, kala kini dan kala depan. Baik, ini 3 bentuk masa yang ada pada fi'il ataupun kata kerja. Dan dalam bahasa Melayu pun itulah masa yang ada bila kita menceritakan sesuatu. Sama ada cerita yang kejadian yang telah berlaku, sedang berlaku ataupun nanti akan berlaku. Dia tidak ada lebih daripada 3 ini. Bila kita cerita tentang perbuatan. Baik, maka beza isim dan fi'il. Isim dia tak terikat dengan masa, fi'il dia terikat dengan masa. Baik, harf dia perkataan yang mempunyai makna tetapi dia tak lengkap. Perkataan yang mempunyai makna tapi dia tidak lengkap. Baik, kita lupa tengok contoh. Contoh untuk fi'il tadi, qara'a, maksudnya dia telah membaca. Yaqra'u, dia sedang membaca. So daripada terjemahan tu kita tahu dah dia telah ni maksud dia dah baca. Dia sedang ni maksud dia tengah baca lah sekarang ni. So itu menunjukkan kepada masa, dia terikat dengan masa. Harf, kata sendi, kata tugas ataupun partikel ialah perkataan yang mempunyai makna tapi dia tidak lengkap. Dia perlu digabungkan dengan perkataan lain. Untuk melengkapkan dia punya makna. Kalau sebut perkataan tu kita tahulah kan, kita sebut je dan, kita tahu dah dan tu dia nak menyambungkan ayat ataupun nak menyambungkan maklumat ataupun nak menyambungkan cerita. Kita tahu. Cuma apa yang dimaksudkan itu, apa yang nak disampaikan kita tak tahu. Cuma perkataan dan tu kita maklumlah dia punya penggunaan tu. Kalau orang kata maka, kita tahu dah maka ni selalunya nak menceritakan satu conclusion ataupun sesuatu akibat daripada perbuatan. Tapi apa ceritanya? Dia perlukan kepada gabung perkataan yang lain. Contohnya perkataan min, daripada. Kita faham daripada itu menunjukkan tempat ataupun orang dan sebagainya. Tapi apa yang nak disampaikan kita tak tahu. Berbeza dengan isim dan juga fi'il. Kita kata je rasul, tahu dah seorang rasul. Kata je yaqra'u, dia sedang membaca, tahu dah. Tapi kalau sebut ala, maksudnya di atas, kita tahu dah di atas tu menunjukkan sesuatu yang berada tinggi. Tapi atas apa? Banyak atas ada. Apa yang dimaksudkan? Atas pokok, atas kereta, atas bumbung rumah dan sebagainya. Bi, dengan. Baik, maka ini 3 kategori asas dalam bahasa Arab. Isim, fi'il, harf. Boleh sebut masing-masing, kena biasakan kita sebut
isim, fi'il, harf. Lepas ni kita akan selalu dengar lah perkataan isim, fi'il, harf. Saya akan selalu guna perkataan ni isim, fi'il, harf. Maka selalulah ulang-ulang zikirlah perkataan ni isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. Lepas ni tambahlah zikir selain daripada zikir-zikir yang ada ni, tambah zikir satu lagi, isim, fi'il, harf. Tapi jangan buat lepas solat. Jangan buat lepas solat. Isim, fi'il, harf, isim, fi'il, harf. Jadi lain pula. Buat masa-masa. Buat masa-masak boleh. Kan anak pun pelik. Selalunya mak selawat waktu masak. Ini isim, fi'il, harf kan. Baik, setakat ni ada soalan? Ustaz, harf dengan harfun tu lain ya Ustaz Boleh. Harf dan juga harfun sama. Oh. Dia sama. Cuma dia tidak dibariskan sahaja. Biasanya kita sebut perkataan tu tulisannya samalah. Selalunya kita bariskan dia kan. Sebab tu dalam kita punya nama-nama kita kan di Nusantara ni banyak kan halimatun, aliyatun, dan tun-tun tu itu semua baris tanwin belakang lah yang kita bariskan. Tapi sebenarnya Arab baris belakang itu dia tak bariskan kecuali kalau dia nak sambung dengan perkataan yang lain. Dan, kalau contoh, kalau harf, dia tak sebut harfun, hanya disebut harf sahaja. Tapi dia sama tak dengan harfun? Sama. Dia sama dengan harfun. Sama. Ustaz, masa Ya, tadi masa lampau, kini, hadapan, lampau tu bahasa Arabnya apa Ustaz? Baik. Masa lampau, kini, hadapan, ini nanti kita akan lihat. Ini yang kita ada madhi dan juga mudhari' itu. Masa lampau dalam bahasa Arabnya kita sebut sebagai madhi. Madhi. Masa kini ataupun yang sekarang ini disebut sebagai mudhari'. Mudhari'. Dia sama dengan masa hadapan. Sama. Hadapan pun mudhari' juga. Guna mudhari' juga. Continuous tense. Iya, betul. Okey. Baik. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Madhi, mudhari'. Aduh. Kalau tak ingat dulu pun tak apa. Tapi kalau siapa yang nak ingat isim, fi'il, harf boleh. Kan, tapi untuk awal ini 3 kategori awal yang kita nak beri perhatian, isim, fi'il dan juga harf. Maka ini pusingkan dalam kepala tu, inilah 3 kategori besar. Nampak je satu perkataan Arab khususnya dalam Quran, 3 perkataan ni kena keluar dulu. Dia isim ke, fi'il ke, harf. So itu dulu kena keluar. Lepas pada tu kita akan masukkan bahagian-bahagian yang lain di bawah-bawah dia. Baik, kita nak melihat bahagian awal yang pertama, isim. Kata nama. Baik. Dalam kata nama ataupun isim, ada banyaknya kategori yang lain berada di bawahnya. Dan untuk permulaan ini, kita akan mempelajari isim ini hanya 2 sahaja. Isim dia akan ada banyak masuk dalam kategori dia. Contoh dalam bahasa Arab, kata hubung dan yang. Contoh yang, oleh itu, dan itu semua masuk dalam kategori kata nama, isim. So isim dia akan ada banyak pembahagiannya, tapi untuk permulaan yang kita akan fokus hanya yang pertama, satu sahaja kategori awal dulu dalam isim ini. Kemudian yang kedua, kita akan melihat tanda untuk mengenal perkataan secara umum yang perkataan itu adalah isim. Baik. Dan saya suka nak kongsikan juga di awal ini bahawa kategori perkataan dalam bahasa Melayu dia mungkin berbeza dengan kategori perkataan dalam bahasa Arab. Dia mungkin ada perkataan yang berbeza. Mungkin kita kategorikan perkataan ini dalam kata sendi, contohnya. Kan, tapi dalam bahasa Arab dia masuk dalam kategori kata nama, isim. So dia mungkin ada perbezaan dari sudut kategori perkataan itu.
So kita untuk bahasa Arab kita kena ambil perkataan tu dalam ikut kategori bahasa Arab. Baik. Kategori pertama yang masuk dalam isim ialah dhamir ataupun kata ganti nama diri. Ada orang panggil kata ganti nama, ada orang kata kata ganti diri. Mana-mana pun boleh. Saya letakkan semua. Kata ganti nama diri. Panjang. Dhamir. Dhamir. Saya letakkan di sini perkataan nama. Nama ini saya letakkan juga. Sebab apa? Sebab mudah-mudahan mudah kita nak ingat. Kata ganti nama ini kategorinya tu apa? Sebab mudah dia geng dengan isim. So isim kata nama, dhamir ialah kata ganti nama. So bila ada nama ni kita mudah-mudahan mudahlah nak ingat. Okey, ini kategorinya juga adalah isim. Baik. Yang pertama ialah dhamir ataupun kata ganti nama diri. Baik, kata ganti nama diri ni apa? Inilah yang selalu kita belajar bahasa Arab, inilah yang kita duk nyanyikan dia. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ada berapa semua? Penggunaannya ada 8. Baik. Semuanya, semua total yang sepatutnya ada 14. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Total semua ada 14. Kalau belajar dhamir dalam bahasa Arab, dhamirnya keseluruhan ada 14. Tapi untuk tahap yang awal ini, kita nak berkenalan dan menggunakan fokus pada 8 sahaja. Kata ganti nama diri ataupun dhamir. 8 je. Lagi 6 kita hold dulu. Kenapa kita fokuskan hanya pada 8 sahaja? Kerana 8 dhamir ini yang kerap berulang. 8 dhamir ini yang paling kerap berulang. Yang 6 tu bukan tak ada tapi dia tak berapa banyak sangat. Jadi saya di awal ni kita tak nak fokuskan dulu, kita nak fokuskan mana yang paling kerap berulang. Sebab bila kita fokus pada yang paling kerap berulang, bila kita baca Quran, umpama kita buat ulang kaji. So yang 8 ni kita fokuskan dulu. Kalau kita ambil semua 14, so kita nak ingat dalam 14. Lepas tu 6 tu kita akan jarang jumpa. So bila jumpa pun nanti akan apa benda benda. So kita fokus 8 je dulu. 6 tu tak apa. Tapi kalau orang tanya dhamir berapa, kan kita kata 8. Orang kata salah tu. Ajaran sesat, dhamir ada 14. So kita tahulah reason dia. Kenapa kita belajar 8 dulu. Bukanlah kerana kan ustaz ni memang kedekut lah. Dia memang sahaja nak suruh kita sambung lagi belajar dengan dia yang 6 tu. Bukan. Saya nak kita fokus awal ni kan. Sebab yang kita belajar sekarang adalah bahasa Arab Al-Quran. Bukannya bahasa Arab untuk nak komunikasi. Maka kajian kita adalah berkaitan dengan Al-Quran. Maka di awal ini kita akan nak belajar apa dia yang paling kerap sekali berulang. Bila kita belajar kerana Al-Quran dia banyak berulang perkataan yang sama, bentuk-bentuk yang sama. So kita nak belajar yang paling banyak berulang ni. So nanti baki-baki tu sikit-sikit je yang kita nak top up selepas daripada itu. Yang banyak ni insya-Allah mudah-mudahan mudah untuk kita nak ingat, mudah untuk kita nak buat ulang kaji. Baik, 8 dhamir ini, 3 yang awal kita ada huwa, hum, hiya. Huwa, hum, hiya. Baik, kalau biasanya kita ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ada 6 dah. Tapi ini 3 je kita ambil. Huwa, hum, hiya. Baik, huwa adalah kata ganti nama ataupun dhamir yang merujuk kepada orang ketiga. Orang ketiga. Third party. Orang tu tak ada kat sini. Kita tengah cerita tentang seseorang yang bukan berada di depan mata. Terjemahan dia merujuk kepada seorang, dia. Maksudnya seorang lah. Dan maskulin. Maskulin. Baik. Yang dimasukkan dengan maskulin ini bukannya seorang pemuda. Kita bayangkan maskulin ni lawan lelaki muda. Bukan. Dia bukan seorang pemuda. Maskulin ni
kategori kategori kalau kita biasa guna lelaki lah, lelaki. Tetapi kita akan gunakan istilah maskulin dan juga feminin dalam pembelajaran kita. Kita tak guna lelaki dan juga perempuan. Kenapa kita tak guna lelaki dan perempuan? Kerana yang kita nak kaji sekarang Quran, dan Al-Quran ada menggunakan perkataan huwa ini yang merujuk kepada maskulin kepada selain manusia, selain lelaki. Dan contohnya yang Allah sebutkan dalam Quran pada ayat kursi. Apa dia ayat kursi? Allahu la ilaha illa, kemudian huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Baik. Apa huwa ni merujuk kepada siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri kecuali Dia. Dia ni merujuk kepada siapa? Allah. Dia tu Allah. Merujuk kepada Allah. Adakah Allah lelaki? Tidak. Sudah tentu bukan. Adakah Allah maskulin? Sudah tentu bukan juga. Tetapi sebab itu kita letakkan kategorinya adalah maskulin. Kerana Quran menggunakan perkataan huwa ini kepada selain manusia. Kepada selain manusia. Jadi kalau kita dah biasa guna dhamir ini, yang kita ingat adalah laki dan juga perempuan, boleh, tidak ada masalah. Cuma saya letakkan maskulin dan feminin supaya kita aware bahawa dhamir ini juga digunakan oleh Al-Quran untuk selain manusia. Sebab kita bincang tentang Quran. So kita kena tengok Quran guna macam mana. Kan? Kalau ikut bahasa biasa untuk komunikasi, memang kita guna huwa ni untuk lelaki, kia untuk perempuan. Tapi sebab kita belajar Quran, so kita nak kena tengok dhamir pun macam mana Quran guna. Dan Al-Quran gunakan dhamir huwa ini bukan untuk lelaki, manusia sahaja. Allah gunakan untuk selain daripada manusia. Baik, maka huwa ini dia merujuk kepada satu, dia yang tak ada dengan kita waktu kita sedang bercakap itu, dan dia merujuk kepada maskulin. Merujuk kepada maskulin. Ustaz nak tanya. Silakan. Ini kalau di sini dapat ayat kursi ni, Allahu la ilaha illa huwa. Huwa tu dia. Di sini kita mengatakan bahawa ini adalah huwa di sini adalah dhamir yang untuk ketiga. Macam tu Ustaz Iya. Maka bila kita kata apakah kategori huwa ini? Kategorinya adalah isim. Sebab kita letak kategori besar dulu, isim. So detail sikit kita tahu dia adalah isim dhamir. Begitu. So kategori besarnya kita letakkan dulu, dia adalah isim. Lepas tu masukkan detail dia sikit adalah dhamir. Kalau kita kata dia isim sahaja, betul tak? Betul. Kalau kita kata dia dhamir sahaja, betul tak? Betul. Cuma saya nak kita beri perhatian kepada kategori besar ini dulu. Sebab kategori besar ni dia ada membawa maklumat dia yang asas untuk perkataan yang detail dia. Baik. Kemudian kita ada dhamir hum. Hum merujuk kepada ramai. Mereka, ikut terjemahan pun kita tahu dah mereka. Ramai. Cerita tentang orang yang tak ada dengan ketika sedang bercakap. Dan untuk Al-Quran, so kita guna merujuk pada penggunaan Al-Quran. Baik. Untuk penggunaan biasa komunikasi, hum ini digunakan untuk maskulin. Hum ini digunakan untuk maskulin. Ini cerita bahasa Arab biasa untuk komunikasi. Tapi bila kita melihat pada penggunaan Al-Quran, Al-Quran menggunakan hum ini untuk maskulin dan juga feminine. Dua-dua sekali masuk. Maskulin dan juga feminine. So bila Quran sebut hum, yang Al-Quran masukkan adalah lelaki dan juga perempuan. Maskulin dan juga feminin. Dua-dua masuk. Tapi kalau bahasa Arab biasa untuk bercakap, komunikasi, hum ini memang merujuk kepada maskulin sahaja, bukan feminin. So kita tune sikit kan, kita punya bahasa Arab yang kita sedang nak belajar ni, yang kita fokuskan semua
Quran je. Quran guna dia untuk apa? Quran guna dia untuk apa? Itu yang kita masukkan dengan bahasa Arab Al-Quran, sebab kita mengkaji dari sudut bahasa. Kita belajar sama juga macam orang lain belajar bahasa Arab tu. Orang lain belajar dhamir, kita pun belajar dhamir juga. Cuma kajian kita adalah fokus kepada Quran. Quran guna dhamir ni macam mana? So kita belajar yang situ. So dia mungkin ada sedikit perbezaan dengan bahasa Arab komunikasi. Ustaz nak tanya. Silakan. Home dengan him tu dia jadi sama Ustaz? Maksudnya. Baik. Menarik itu. Hum dan juga him, sebab ada waktu ada bunyinya him. Dalam ayat kursi Ustaz, ayat kursi tadi. Dalam ayat kursi tadi. Dalam surah Al-Fatihah pun kita ada. Kan siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, hum dia sama dengan dia samalah dengan him. Cuma bezanya apa? Bezanya nanti kita akan lihat bila kita belajar nanti. Him ini bila dia bersambung dengan perkataan yang lain. Hum ini adalah dhamir yang bila dia duduk seorang-seorang. Dia stand alone, duduk seorang-seorang, bersendirian, inilah rupa dia. Kalau dia bersambung dengan perkataan yang lain, dia akan berubah. Ada yang berubah bentuk dia secara total, ada yang hanya berubah itu dia punya baris sahaja. Okay. Baik, maka hum dalam Quran gunakan untuk merujuk kepada dua, maskulin dan juga feminin. So dia kena ingat, maskulin dan juga feminin. Sebab itu bila Quran kata ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah mereka orang-orang beriman yang sebenar-benar beriman. Maka yang Quran masukkan bukan lelaki sahaja, Quran masukkan itu dalam, ada juga wanita, perempuan juga masuk dalam ayat. Baik, yang ketiga hiya. Hiya digunakan untuk seorang juga, sama dengan huwa, tetapi merujuk kepada gender yang berbeza. Huwa ini dia merujuk kepada feminin. Merujuk kepada feminin ataupun yang biasa kita sebutkan kepada perempuan. Cuma penggunaan Al-Quran Al-Quran gunakan dia untuk perkara yang selain daripada manusia. Selain daripada orang. Antaranya kalau kita lihat contoh, nanti kita akan lihat contoh setiap perkataan ni, tapi saja saya kongsikan supaya kita boleh nampak kenapa kita letakkan kategorinya feminin. Allah sebutkan dalam surah Taha, surah yang ke-20 pada muka surat 313. Muka surat 313, surah Taha, surah yang ke-20, ayat 17 dan ayat yang ke-18. 313. 313. 17. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Baik, terjemahan ayat 17, Allah bertanya, dan apa bendanya yang di tangan kananmu itu, wahai Musa? Allah tanya Musa, ada apa kat tangan kanan kau tu? Nabi Musa jawab, ini ialah tongkatku. Sampai situ je nak tengok. Apakah ayat yang digunakan? Qala hiya asaya. Qala ni apa? Qala ni terjemahnya Nabi Musa menjawab. Asaya tongkatku. Hiya ni ialah. So hiya ni merujuk kepada apa? Tongkat. Ini ialah tongkat. Hiya merujuk kepada tongkat. Tongkat itu perempuan ke? Bukan. Benda. Maka kita kata dia adalah benda. Maka kita katakan hiya ini penggunaan dalam Quran dia merujuk kepada sesuatu yang berbentuk feminin. Yang Al-Quran namakan dia sebagai feminin. Kenapa tongkat Quran namakan dia feminin? Itulah dia yang Quran dah namakan dia feminin, kita ambil je dia adalah sebagai feminin. Baik. Sebab itu hiya kita gunakan untuk feminin yang membawa maksud dia bukan saja Al-Quran bukan saja gunakan untuk orang, tetapi Al-Quran gunakan untuk selain daripada orang. Kan untuk benda, kan untuk malaikat digunakan perkataan yang berbentuk hiya ataupun feminin. Ustaz nak tanya, kalau di sini dia kata qala hiya asa.
ini adalah tongkatku. Kalau tidak ada hiya di sini, dia menjawab tongkatku. Jadi kerana hiya ini adalah tongkatku. Betul. Maksudnya Dia baru menjelaskan. jadi ayat yang lengkap. Hiya asaya, baru dia akan jadi ayat yang lengkap. Dia ada subjek dan juga predikat dia. Ayat dia baru lengkap. Ayat. Kalau tak, ayat dia tidak lengkap. Dalam bahasa Arab, kena ada ayat tu lengkap dan domir tu menceritakan benda yang nak disebutkan. Contoh kan, kalau kita belajar bahasa Arab, ma haza, kita pun kata haza baiti, ini rumah saya. Kalau kita kata baiti, betul tak? Betul lah kan. Ini rumah siapa? Kita cakap rumah saya. Difahami tak? Difahami. Tapi dari sudut bahasa, ayat tu lengkap tak? Tak lengkap. Lepas tu kalau cikgu-cikgu dulu kan, kita belajar bahasa Melayu, nak jawab soalan, memang kena salin sebahagian daripada soalan tu baru jawab. Kan? Apakah yang dimaksudkan dengan apa-apa? Kan? Tu kena salin. Yang dimaksudkan dengan ini ialah, baru jawab. Kalau kita tulis jawapan je, dia jadi jawapan walaupun betul tapi cara penulisan jawapan tu dia tidak lengkap. Maka dia akan ada full. So kalau Nabi Musa sebut asaya, betul, tongkat aku. Betul, tapi ayat lengkap ialah hiya asaya. Ini ialah ataupun ini adalah tongkat aku. Ustaz, tadi Ustaz kata masculine tu yang bukan manusia kan? Feminin ni merujuk kepada benda. Kan? Ya. Yang bukan manusia sama dengan benda kan? Betul. Betul. Dia bukan merujuk kepada bukan manusia, cuma ada nanti contoh ada yang masuk benda, saya sebutkan yang bukan manusia sebab di umum dia ada benda, nanti dia ada binatang dan dia mungkin ada nanti masuk dalam tu Allah dan juga malaikat. So Allah malaikat kita tak sebutlah dia sebagai benda kan, tak sebut sebagai benda. Contoh huwa tu dia Allah masuk dalam tu, so kita tak sebut benda. Hiya dia selain daripada manusia juga saya sebut. Kenapa? Kerana walaupun tongkat itu benda tapi malaikat digunakan bentuknya feminin. So malaikat kita tak sebut dia benda lah. So digunakan selain daripada manusia, bermaksud selain daripada manusia lah. Ada untuk mungkin benda ataupun perkara-perkara apa yang Al-Quran sebutkan. Dan masuk selain daripada yang lain jugalah. Binatang masuk, so masuk juga Allah, masuk juga nanti dalamnya itu malaikat. Baik. Seterusnya kita ada anta, antum dan juga anti. Anta, antum dan juga anti. Anta merujuk kepada seorang yang kita sedang bercakap dengan dia. Engkau, orang yang kita sedang bersembang ada depan mata. Engkau. Baik, dan dia merujuk kepada maskulin. Antum, orang yang depan mata juga. Ramai dan dia sama dengan mereka, dia digunakan untuk maskulin. Ini bahasa Arab biasa, gunakan dia untuk maskulin, tetapi Al-Quran gunakan dia untuk maskulin dan juga feminin. Al-Quran gunakan untuk merujuk lelaki dan juga perempuan, dua-dua. Tapi kalau bahasa Arab biasa, kalau guna untuk sembang, dia tak tepat lah. Kan kena guna ikut. Kalau lelaki, kalau perempuan, antunna. Kena guna bentuknya feminin. Tapi Quran gunakan dua-dua, sama. Baik, anti untuk feminin, seorang yang sedang kita bercakap dengannya. Baik, kalau kita lihat pada tiga yang ni, kita ada huwa, hum, hiya, anta, antum, anti. Baik, persamaannya ialah kedua-dua ini adalah untuk maskulin seorang ataupun satu. Kan? Yang ini untuk ramai, plural ataupun banyak kalau cerita tentang benda. Yang ini untuk feminin, satu. Baik. Maka Quran banyak gunakan bentuk yang ini, untuk satu ataupun untuk banyak.
Al-Quran ada tak cerita tentang dua orang? Ada, tapi tak banyak. Tang bila yang Al-Quran guna untuk dua? Rasanya tang bila? Dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lagi? Nabi Yusuf, Yaqub, Nabi Yusuf dan Yakub dalam adik dia. surah Yusuf. Nabi Dalam Harun surah dengan Yusuf Nabi tak ada. Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa ada. Nabi Harun dan Nabi Musa. Lagi? Awal-awal mula sekali yang Al-Quran gunakan. Tak ada. Cerita tu ada tapi penggunaan dhamir tu dalam Quran tak ada. Adam Untuk dengan cerita. Hawa. Baik, yang pertama sekali Nabi Adam dan juga Hawa. So, itu Saya nak pertama cakap sekali. Sulaiman dengan Balqis, Ustaz. Sulaiman dengan Balqis. Nabi Sulaiman dengan Balqis ceritanya itu dalam Quran dhamirnya itu tak digunakan dua. Cerita Nabi Sulaiman dengan Balqis tak digunakan dua, dhamir untuk dua. Begitu juga cerita Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub juga tak ada digunakan dhamir dua. Yang ada digunakan dalam Quran cerita Nabi Adam dan juga Hawa, cerita Nabi Musa dan juga Harun. Dua. So penggunaannya ada tapi tak banyak. Ada tapi tak banyak. Okay, sebab itu kita tak ambil dulu untuk permulaan ini. Kita fokuskan pada yang mana banyak Al-Quran gunakan. Dan daripada 6 ini saya yakin kita semua pun pernah jumpa. Paling banyak apa yang paling kerap kita jumpa daripada 6 ni? Home. Kan? Home ini yang paling banyak lah kita jumpa. Home. Dan juga antum. Betul tak? Dua ni yang paling banyak sekali kita jumpa. Dua ni. Home dan juga antum sangat banyak. Kemudian datang huwa selepas itu. Banyak digunakan dan juga anta ada tapi kurang. Anti lagi kurang daripada anta, begitu juga dengan hiya. Yang top 3 dalam Quran ini hum, antum dan juga huwa. So ini je yang paling banyak. So kita dah biasa juga dengan dhamir. Baik, so kita dah ada 6, lagi 2 dhamirnya ialah ana dan juga nahnu. Ana menunjukkan pada seorang, saya ataupun aku. Nahnu menunjukkan kepada ramai, kami ataupun kita. Dan kedua-dua ini tengok pada kalau ana ni tengok siapa yang bercakap lah, gendernya tu kan. Kalau yang bercakap tu lelaki-lelaki, kalau perempuan-perempuan. Nahnu dia campur semua dalam tu. Sebab kadang kita duduk ramai-ramai, kita kata kami. So dalam tu ada lelaki dan juga perempuan, dia campur. Yang penting bilangannya itu ramai. Baik, saya letakkan di sini untuk pemula. Biasakan pada ganti nama diri yang tidak bersambung dengan perkataan lain. Ini untuk permulaan. Kita nak biasakan melihat kata ganti nama yang tidak bersambung dengan perkataan lain. Baik, ada tak kata ganti nama yang bersambung dengan perkataan lain? Ada. Antaranya tadi yang disebutkan him tadi. Kita ada siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ada alaihim. Home pun ada. Dan kita ada home yang dia selalunya tak bersambung. Bila bersambung dia jadi alaihim. So him ini dhamir tak? Dhamir juga. Kan, tapi dia dah bersambung. So apa masalahnya? Masalahnya ialah kita nanti salah letak kategori. Baik. Kalau home, apakah kategori perkataan home? Kategori besarnya adalah isim. Betul? Isim. Kan, satu lagi detail sikit dia adalah dhamir. Baik, alaihim kategorinya apa? Kita letakkan di isim. Kita letakkan dia isim dhamir. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Tak masuk kategori. Bukan, kerana yang dhamir ini adalah him sahaja. Alai ini masuk ke? Tidak. Tak masuk. So sebab itu dia sedikit mencabar, sebab kita perlukan kemahiran memotong pula. Kita nak kena asingkan perkataan tu dulu, lepas tu baru letak kategori. So kalau kita terus letak kategori, kita akan tersalah letak kategori nanti. So alai ini kategorinya lain, kategorinya harf nanti kita akan belajar. So sebab itu untuk permulaan kita nak biasakan kata ganti nama yang tidak bersambung dulu. Yang dia stand alone, dia duduk seorang-seorang je. Sebab dia mudah untuk kita nak kenal. Kita mana yang dia bersambung tu kita hold dulu.
Kita hold dulu kemudian. Sebab dia perlukan kita nanti satu lagi kemahiran yang lain, iaitu kemahiran memotong. Walaupun kita dah biasa di dapur potong, dan ini kemahiran yang kita nak masukkan dalam bahasa Al-Quran, kita nak potong perkataan pula. So dia nanti kita akan kena asingkan perkataan itu, kerana perkataan tu nampak macam satu, tapi rupanya dia ada dua perkataan. Kadang ada tiga perkataan, dan tiga-tiga tu kategorinya semua lain-lain. Semua kategorinya ada lain-lain. Contoh dalam Quran Allah kata ulaika sayarhamuhumullah. Maaf. Sayarhamuhumullah. Sayarhamuhumullah. Baik. Okay. Kalau tengok pada perkataan sayarhamuhum ni macam satu. Tapi bila kita tengok betul-betul, kita tahu hum ini satu belakang. Ini yang kita dah belajar. Yarhamu ini satu dan sin ini satu. Jadi sebenarnya dia ada tiga perkataan yang berbeza. Dan sa ini kategorinya adalah harf. Yarhamu kategorinya adalah fi'il. Hum kategori dia adalah isim. So tiga kategori yang berbeza dalam satu perkataan. Dan tiga ini berbeza. Isim dia tak terikat dengan masa. Fi'il terikat dengan masa. Harf dia perlukan perkataan lain untuk nak terangkan dia. Dan dia cerita tentang, dia bantu bagi tahu maklumat yang lain. Tapi dalam satu perkataan. Sebab itu nak letakkan kategori perkataan, kita nak fokus dulu permulaan ini, perkataan yang tak sambung, yang berasingan. Kerana perkataan dalam Quran itu, walaupun dia nampak macam satu, tapi kategorinya itu berbeza. Berbeza dan so, Ustaz, buat masa ni kita terputus tak dengar. Nak pecahkan buat masa ni untuk pelajaran hari ni, nanti bahasa Arab ni kita kena pecahkan ke fi'il, isim, harf. Belum lagi. Ini kita akan pergi sampai ke sini insya-Allah. Kita akan tuju sampai ke sini insya-Allah. Target kita akan pergi sampai ke sini insya-Allah. Sebab itu kita sayarhamu Allah tu Ustaz. Sayarhamu, sa ini akan, yarhamu ini ia merahmati. Hum mereka. Dia akan merahmati mereka, itulah Allah. Allah akan merahmati mereka. Baik. Lepas tu saya tak letakkan banyak perkataan-perkataan Arab sangat hari ini untuk permulaan, kerana saya tak nak kita hilang fokus dulu. Fokus kita untuk permulaan ini pada hari ini, kita nak lihat pertama, kita nak kenal kategori besar dulu. So ada tiga, isim, fi'il dan juga harf. So kita jumpa je satu perkataan, tiga ni dulu kena keluar. Di isim ke, fi'il ke, harf. So macam ni saya nak tahu di isim, macam ni saya nak tahu di fi'il, macam ni saya nak tahu di harf. So kita akan belajar tanda untuk kita nak kenal perkataan yang dalam tiga kategori ini. Dan ada perkataan yang dia tidak mempunyai tanda. Memang kita kena ingat itulah dia isim ataupun itulah dia harf. Dan yang pertama yang telah kita ambil hari ini ialah dhamir. Dhamir ini secara automatik dia masuk dalam kategori isim. Apakah tanda dia? Yang tanda okay. Mungkin orang pun macam apa benda Ustaz disebut tanda ni. Okay. Baik, pada perkataan dia ada tanda untuk kita kenal dia punya kategorinya tu apa. Contoh ada perkataan yang ada alif lam, itu tanda. Ada perkataan yang ada tanwin, itu tanda. Ada perkataan yang bermula dengan ya, kan, berakhir dengan baris depan, itu adalah tanda. So itu semua tanda-tanda yang akan kita kenal dalam perkataan itu. Dan kita tak tahu dia punya makna. Makna dia apa kita tak tahu. Tapi kita tahu, oh ini adalah isim. Macam mana kita tahu? Kita tahu melalui tanda yang ada pada perkataan itu. Baik, maka yang pertama masuk dalam kategori isim adalah dhamir ataupun kata ganti nama. Dhamir keseluruhannya, semua kata ganti nama dia masuk dalam kategori isim. Bila kita sebut mereka, maka dia merujuk kepada orang ataupun benda dan dia tak terkait dengan masa. Dan itulah dia mereka.
itulah dia tempat itu dulu sampai sekarang. Dan apa pun domer itu semuanya termasuk dalam kategorinya isim, tu nama besar dia tahu. So bila kita letakkan, kita jumpa je contoh nanti kita akan lihat sedikit latihan. Kita jumpa je huwa. Pertama sekali kena letakkan apa? Kategori besar dia apa? Isim. So kategori besar dia adalah isim. So yang 3 itulah kategori besar dia. Baik, kita dapat tahu di isim okey dah. Baik, katakan saya tak ingatlah di isim apa benda. Tak ingat nama dia domer, tak ingat. Ingat di isim je. Okey sangat. Sebab kategori besar tu yang paling penting sekali. Dia yang membezakan. So kena letakkan dulu dia dekat bakul mana. Lepas tu baru kita buat sorting. Kemudian so masukkan dulu dalam bakul besar dulu. Ini baju sekolah anak, ini baju main, ini baju jalan. Kemudian baru basuh. Baju sekolah kena basuh cepat sebab anak sekolah. Baju jalan lambat sikit tak apa. Macam tu lah kan. So kena letak dulu dalam bakul, asingkan dulu dalam bakul, kemudian kita sorting dia. Kemudian. Tapi yang proses yang pertama tu yang penting sekali. Letakkan dulu dalam bakul yang berbeza. Okay, baik. Sekejap mungkin sikit 5 minit kita lihat sikit contoh mana yang kita boleh ambil daripada Al-Quran. Kita lihat pada awal surah Al-Baqarah itu kita nak mencari nak cari apa? Kita nak cari isim yang kategorinya adalah domer. Total kita ada 8 itu. Baik. Kita baca pada awal. So untuk nak cari kategori perkataan, dia macam kita main apa? Main crossword. Main crossword. Kan? Kalau kita nak cari perkataan counter contohnya. So kita akan cari huruf apa dulu? Cari huruf C dulu. Lepas tu dah jumpa C, cari O. Lepas tu U. So dia macam tu. So kita nak cari domer. So carilah. Okay, lalukan je pen tu dekat ayat Quran tu, cari semua domain yang ada. Baik, di sini kita jumpa dia, domain kita nak cari yang dia tak bersambung dengan perkataan yang lain, dia duduk seorang sahaja. Yang awal kita jumpa adalah pada ayat yang keempat, kita ada wabil akhirati hum yuqinun. Baik, kita ada perkataan hum. Baik, kita jumpa perkataan hum. Baik, hum, ingat tak makna dia apa? Mereka. Mereka, Masya Allah. Yang ingat, Masya Allah. Hum, mereka. Baik, katakan hum. Saya tak ingatlah makna dia apa. Okey ke tak okey? Boleh je. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita belum lagi nak fokus pada makna, kita nak fokus pada kategori dulu. Baik. Hum, apakah kategori dia? So bila sebut kategori, first kali keluar kategori yang besar tu, 3 tu. Isim fi'il harf. Baik, hum masuk kategorinya adalah isim. Masya Allah. Itu kategori besar dia. Baik, detail sikit. Dia isim apa? Domer. Dia adalah domer. Kalau kata kita jawab dia adalah isim sahaja, betul tak? Betul dan dah cukup dah, memadai dah. Kita tak ingat dia domer lah Ustaz. Saya boleh ingat satu je. Saya satu hari, satu je perkataan Arab yang saya boleh ingat Ustaz. Kalau lebih daripada tu, tumpah saya. Tak boleh lah. Kan? Satu. Ingat isim, boleh, tak ada masalah. Tak ingat dia domer, tak apa. Ingat dia isim, okey. Baik, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, kita ada perkataan humu. Ustaz, ini humu yang kita cari domernya adalah hum. Humu dan hum. Macam mana? Baik. Ini antara perubahan yang berlaku pada domer. Kenapa dia jadi humu? Asalnya dia adalah hum. Kenapa dia berubah jadi humu? Kerana di depan itu ada alif lam. So dia kena sambungkan. Dia nak kena sambungkan. So dia tak boleh baca hum al-muflihun, tak boleh. Sebab ini hamzah wasal. Wasal tu maksudnya sambung. So daripada yang tidak berbaris, akhirnya dibariskan. Maka humu dia sama dengan hum. Kalau depan dia tu tengok ada alif lam itu. Dia akan dibariskan sebab nak
meraihkan hukum tajwid. So dia nak kena sambung. So asalnya itu sukun, akhirnya dibariskan jadi humu. Maka humu dia sama dengan hum. Kategori besarnya sama, dia adalah ini pun jadi isim juga Ustaz ni. iya, sebab dia sama dengan hum, sama. Ustaz, tadi kita ada sentuh laki perempuan home. So kita kata home tu boleh ke feminin dan masculine. So sekarang ni kita tak nak usik sama ada masculine feminin. Betul. Untuk mula kategori ini kita, kalau kita nak sebut sekali pun boleh untuk masculine ke feminin. Cuma di awal ini saya tak sebutkan dulu sebab kita nak fokus pada isim domer dulu. Isim domer dulu. Masculine dan juga feminin itu kalau nak masukkan tu boleh, cuma saya tak masukkan dulu awal ni. Takut kita nanti banyak sangat maklumat yang kita nak tahu daripada satu perkataan. So untuk domer kita cuma nak tahu dia isim sahaja. Tahu dia isim saja dah cukup dah. Kita tak ingat dia domer pun. Saya tahu dia isim je cukup. Tapi kalau kita tahu ekstra dia isim domer, bagus. Sangat baik. Kita tahu dia isim domer dan dia merujuk kepada maskulin ataupun feminin, itu paling baiklah. Itu paling baik. Tapi cuma untuk maskulin dan juga feminin ataupun makna dia, saya tak tekankan di awal ini sebab apa? Sebab kita boleh lihat nanti boleh lihat pada terjemahan. Untuk terjemahan hum, kita boleh lihat pada terjemahan lah dituliskan apa? Mereka. So bila kita tengok mereka, kita tahu Al-Quran gunakan untuk maskulin dan juga feminin. So saya tak tekankan awal, bukan sebab dia tak penting, tapi sebab nak fokuskan dulu pada kategori perkataan ini dahulu. Okay. Yang ayat 2 tak boleh ke Ustaz? Ayat yang kedua tu. Ayat yang kedua. Okey. Tadi. Yang kedua tu ayat tak ada. Yang ketiga. Razaqnahum. Tak jadi. Ayat ketiga dia hum bersambung tadi. Ayat ketiga ini dia sama. Cuma untuk permulaan ini kita nak fokus pada yang dia duduk seorang-seorang dulu. Rizqa. Dia tak bersambung dengan perkataan yang lain. Sebab yang ni dia sambung dengan razaqna, so kita nak kena potong dulu dia. Nak kena potong dulu. So yang ini nanti bila kita dah mula biasa sikit tengok domer, mata kita dah mudah nak tangkap, waktu tu kita akan gunakan kemahiran memotong kita. Kita akan gunakan. Baik, terakhir kita lihat pada ayat yang ke-11. Surah sebelah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baik, kita ada dhamir yang tidak bersambung dalam ayat ini adalah nahnu. Ini dhamir yang tidak bersambung, nahnu. Baik, apakah kategori nahnu? Tim. Baik, kategori ini adalah isim. So itu dia punya kategori besar dia. Ini first sekali, isim dulu yang kita nak sebutkan. Kemudian kalau kita tahu detail sikit, dia adalah dhamir. Maka nahnu kategorinya adalah isim, dan isim apa? Dia adalah isim dhamir. Okay, baik, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah pagi ni kita akan sambung. Kita akan buat latihan nanti sikit pada sesi akan datang. Nak tanya sikit Ustaz. Silakan. Yang nak kena hafal Ustaz ni. Wa hum hiya. Ya. Kita bahasanya memang nak kena hafal lah. Tapi kalau sebut nak ngapal, kita akan aduhai nak kena ngapal. Baik. Macam mana cara kita nak menghafal 8 dhamir ini? Sebenarnya dah diskaun dah tu. Sepatutnya 14. Dah bagi diskaun dah 8 je. Tapi masihlah kita mencabarlah kan kalau kita tak biasa. Baik, jadi nak buat macam mana? Caranya ialah dengan kita biasakan cari dalam Quran. Biasakan cari dalam Al-Quran. Nanti kejap lagi saya akan WhatsAppkan di grup PDF table untuk dhamir ini. Nanti boleh print, laminate dan selitkan dekat dalam Quran kita. So lepas kita dah habis ngaji, spend masa beberapa minit, 5 minit, 10 minit, cari dhamir yang ada dalam page tu. So mulakan dengan letaklah dekat sebelah tu table tu, kita cari kan
nanti lama-lama mudah-mudahan kita dah makin mahir, dia dah masuk dah dalam kepala. So table tu letak, tak payah tengok dah. Cari dulu, lepas tu nak confirmkan baru tengok. So itu kaedah nak mengingat selain daripada duduk kita menghafal huwa, hum, hiya, anta, antum, anti, ana, nahnu. Begitulah. Dan nanti kalau nak hafal yang begitu lebih baik juga kalau dihafal daripada table yang nanti saya akan berikan. Sebab mata kita dia akan capture gambar table itu, so lebih mudah nanti kita nak ingat perkataan dhamir ini nanti insya-Allah. Tapi kesimpulannya kita memang kena ingatlah ada perkataan yang memang kita kena ingat, dan saya tahu dia adalah satu perkara yang mencabar. Sebab kita ada banyak lagi perkara yang kita nak ingat. Jemputan minggu ni nak pergi mana, member ajak nak berjalan, banyak nak kena ingat. Kan? Kita, untuk yang ini kita ingat dengan selalu kita buat latihan. Sebab itu di awal ini kita ambil dhamir yang paling banyak digunakan supaya mudah kita nak hafal, mudah kita nak ingat. Kalau kita ambil semua 14, memang dengar saya belajar 14 dhamir banyak, tapi nanti Nun jumpa tak tahu ke ayat yang keberapa baru jumpa. So waktu tu ingat. Kang lepas tu lama tak jumpa, lupa balik. Jumpa lagi sekali dah tak ingat dah. So kita ambil 8 yang kerap digunakan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan mudah untuk kita nak ingat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Itu saja saya kongsikan pada pagi ini. Saya mohon maaf saya terlebih masa juga. Kalau mengganggu masa. Tapi saya mohon kalau kata hari Jumaat ini boleh kita freekan lebih masa sikit daripada 8.30 itu, sebab 1 jam saya kira sebenarnya dia berlalu dengan sangat cepat. Sebenarnya kita boleh ekstrakan sikit masa kita selepas daripada 8.30 itu, perkara yang saya sangat hargailah. Boleh. Terima kasih Ustaz yang lebih Alhamdulillah. Qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada pagi ini, pagi Jumaat. Moga Allah nilai dia sebagai amal yang soleh. InsyaAllah. Saya sangat seronok melihat semua yang berada di sini pagi ini bersemangat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman, kemudahan untuk kita nak belajar Al-Quran ini. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.